A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Cik Abdul Aziz Suib, Ketua Kampung Sailan Putatan Sabah, juga merangkap penasihat pengurusan surau An-Nur Rahim Kampung Sailan, Pak Imam Mansur ya, Mansur nama Rosman, maaf saya lupa. Pengurusi tadi dia ada tandangan sebenarnya ni orang Ciheldi, jemaah masjid, jemaah surau salat maghrib pada malam ini Rabu 30 Disember 2020. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, malam ini kita sampai saya sampaikan ceramah kuliah takmir dalam bagian sirah Nabi, tuan-tuan, dan kali ini kita sudah sampai di pengajaran dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Alhamdulillah, tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam ini, tuan-tuan, adalah daripada keturunan kaum Bani Israel, samalah juga dengan Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Dan Nabi Musa alaihissalam telah wafat lebih kurang 1807 sebelum Masih, tuan-tuan. Jadi selang 356 tahun lahirlah seorang hamba Allah yang dinamakan Nabi Ayub, dan dilantik Nabi Ayub ini, tuan-tuan, dilantik sebagai Nabi dan juga Rasul, dan juga Nabi Rasul yang kedua menerima kitab yang dipanggil kitab Zabur, tuan-tuan. Jadi nampaknya mengikut urutan Nabi dan Rasul, tuan-tuan, Bani Israel, daripada Bani Israel kita dapati sudah kitab, tuan-tuan, yakni Taurat, daripada diberikan kepada Allah, wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan. Tuan-tuan, Bani Israel, seperti yang kita sama-sama kongsikan pada kisah Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, seperti yang kita tahu, memang Nabi-Nabi memang menghadapi kesukaran untuk menangani karenah dan membawa mereka kepada masyarakat yang baik, sama ada dari segi akidah ataupun dari segi sosial, tuan-tuan. Di mana apabila wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan murid Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan, yang bernama Yusha bin Nun, akhirnya dilantik juga sebagai Nabi, tuan-tuan, tapi tidak termasuk dalam senarai 25 Nabi, tuan-tuan. Jadi Yusha bin Nun, apabila juga abang Nabi Musa alaihissalam, yakni Nabi Harun alaihissalam, juga wafat 2 tahun kemudian daripada wafatnya adiknya, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Yusha bin Nun dilantik sebagai Nabi oleh Allah SWT, menggantikan sebagai Nabi pada ketika itu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, selang 356 tahun Bani Israel, tuan-tuan,
mengalami diperintahkan oleh raja yang daripada golongan hakim, tuan-tuan. Jadi panjang kisah ini, tuan-tuan, mengenai Bani Israel ini, tuan-tuan. Seperti yang kita tahu, Allah juga pada awalnya zaman Nabi Musa AS menurunkan azab kepada Bani Israel ini, tuan-tuan, kerana keingkaran kaum Bani Israel ini mematuhi atau mengikut wasiat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan demikianlah selepas daripada itu kehidupan kaum Bani Israel ini, tuan-tuan, pun begitu juga. Mereka juga masih lagi menyembah berhala. Mereka juga mempunyai sifat-sifat yang menentang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan ada kisah berlaku juga mereka sampai membunuh raja daripada golongan Nabi, tuan-tuan. Dengan yang demikian, itulah raja-raja pemimpin selepas itu, tuan-tuan, adalah daripada golongan hakim saja dalam tempoh 356 tahun, tuan-tuan. Demikianlah susahnya mengatur kaum Bani Israel, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, kita pindikkan cerita ini di zaman Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan. Ketika itu lahirnya Nabi dipanggil Nabi Samuel, tuan-tuan. Nabi Samuel lah bagi kaum Bani Israel. Pada lahirnya Daud alaihissalam, tuan-tuan. Nabi Daud alaihissalam. Jadi, tuan-tuan, raja pada masa itu, tuan-tuan, pada peringkat awal apabila ketiadaan raja, tuan-tuan. Jadi Bani Israel, tuan-tuan, kita mulakan bagaimana kaum Bani Israel ini. Bani Israel minta kepada Nabi Samuel, tuan-tuan, supaya melantik daripada raja daripada golongan mereka, golongan Bani Israel, supaya dia kata supaya kami dapat bersama-sama dengan pemimpin kami dan sedia berperang dengan jalan Allah, kerana jalan Allah. Jadi, tuan-tuan, Nabi Samuel ini, tuan-tuan, tidak mendengar rayuan permintaan dari kaum Bani Israel ini, tuan-tuan, dan memohon doa jugalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilih atau melantik seorang raja daripada Bani Israel. Namun Allah dengan kehendaknya, tuan-tuan, telah melantik seorang raja daripada golongan biasa saja, tuan-tuan, bernama Talut, tuan-tuan. Nama dia Talut. Jadi Raja Talut. Apabila Allah menentukan Raja Talut sebagai raja untuk kaum Bani Israel, memang banyaklah tantangan-tantangan, tiada persetujuan daripada golongan Bani Israel. Salah satu yang mereka alasan mereka tidak bersetuju dengan raja mereka Talut ini, tuan-tuan, sebab biasanya raja ini mesti memiliki itu satu kotak tabut namanya. Kotak tabut ini, tuan-tuan, dalam bahasa Malaysia ialah kotak perjanjian, di mana dalam kotak ini ada peninggalan nabi-nabi yang terdahulu, seperti tongkat Nabi Musa dan kepingan-kepingan daripada harta daripada Nabi Musa alaihissalam, tuan-tuan. Dan itulah kotak perjanjian ini, tuan-tuan, tabut ini, tuan-tuan, mempunyai barakah untuk contohnya boleh memenangi dengan berkat ini, boleh menangi dalam peperangan, tuan-tuan. Jadi akhirnya mengikut kisah Jibril alaihissalam, tuan-tuan, menghadirkan tabut itu kepada
Talut, tuan-tuan. Jadi dengan tidak begitu akhirnya kaum Bani Israel ini akur dengan adanya Bukit Tabut itu, tuan-tuan, dan mereka paksalah mentaati kepimpinan Raja Talut, tuan-tuan, bagi kaum Bani Israel, tuan-tuan. Dan begitulah. Jadi seterusnya, tuan-tuan, bagaimana kita melahirkan ini kisah Nabi Daud ini, tuan-tuan, ialah Nabi Daud ini, tuan-tuan, lahir daripada satu negeri, bukan di Palestin pada masa itu, di pinggir dia namanya ada satu negeri atau daerah yang masyarakat di sana, tuan-tuan, diketuai oleh raja yang jahat, tuan-tuan, atau kaum Jalut, tuan-tuan. Jadi Raja Bani Israel Talut, pemimpin kaum yang jahat, tuan-tuan, Raja Jalut, tuan-tuan. Sampai mirip-mirip nama dia. Jadi Jalut ini yang kumpulannya jahat, tuan-tuan. Jadi Daud ini, tuan-tuan, lahir dan dibesarkan di kawasan daerah yang dipimpin oleh Jalut, tuan-tuan. Satu masa apabila berlakunya peperangan, tuan-tuan, peperangan antara Bani Israel, tuan-tuan, dengan pimpinan Jalut, orang kumpulan yang jahat ini, tuan. Artinya musuhlah. Jadi, tuan-tuan, Daud inilah dia terpaksa dengan usahanya untuk mengikuti peperangan itu, walaupun masa itu dia masih kecil, tuan-tuan. Dia mengikut kumpulan Bani Israel ini, tuan-tuan, untuk membantu Raja Talut, tuan-tuan, dengan Bani Israel. Jadi sudah kita mengisahkan di peperangan sudah, tuan-tuan, ya. Jadi peperangan itu, tuan-tuan, memanglah banyaklah kita katakan ribu-ribu lah antara dua pasukan, tuan-tuan. Tetapi di pihak yang Talut, tuan-tuan, Bani Israel ini, tuan-tuan, itulah kita dapati perangai Bani Israel ini, tuan-tuan, sehingga mereka berjanji kepada Raja Talut semua orang-orang penduduk Bani Israel akan turut serta dalam peperangan. Tetapi ternyata apabila Allah mensyaratkan ujian untuk dalam perjalanan itu, tuan-tuan, Allah mewasiatkan supaya hendaklah jangan meminum air banyak di sungai yang dilalui. Kalau tidak, mereka akan meminum, dan dengan yang meminum itu mereka tidak mempunyai semangat untuk bersama dengan, atau mereka akan takut untuk berperang, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, akhirnya daripada ujian tersebut, tuan-tuan, apabila melalui kumpulan Bani Israel dan dipimpin oleh Raja Talut ini, tuan-tuan, melalui sungai itu, kebanyakan ramainya Bani Israel itu, tuan-tuan, meminum dengan sepuas-puasnya, tuan-tuan. Itu satu keingkaran sudah, tuan-tuan, ya. Inilah janji-janji ini penduduk Bani Israel ini, tuan-tuan, dalam peperangan. Jadi oleh kerana dalam ramai yang meminum itu, jadi ada sedikit yang tidak meminum, tuan-tuan, artinya golongan yang beriman kepada Allah, mematuhi firman Allah, wasiat Allah, tuan-tuan. Dan itu sebahagian kecil sajalah yang turut serta dalam peperangan berlawanan dengan kumpulan musuh mereka yang dipimpin oleh Jalut, tuan-tuan. Begitulah kisah, tuan-tuan, peperangan yang pertama, tuan-tuan, ya. Jadi ada apabila tiba dalam peperangan, tuan-tuan, Bani Israel, Raja Talut pun memohon doa dan kepada Allah dengan meminta diberikan dikukuhkan semangat juang dan kesabaran, ketabahan mereka menghadapi kumpulan lawan yang begitu ramai, tuan-tuan, dan dengan biaknya sendiri sebilangan kecil saja, tuan-tuan. Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tugas ini kita katakan budak ini, tuan-tuan, budak Daud ini, tuan-tuan, oleh kerana dia masih lagi sifatnya, tuan-tuan, dia bersaiz kecil, tuan-tuan. Tubuh badan dia bersaiz kecil dan masih muda, dan dia tugaskan hanyalah untuk
ada dua abangnya turut serta dalam peperangan itu, tuan-tuan, dan ianya ditugaskan untuk mengangkat saja barang-barang minuman dan keperluan yang lain, tuan-tuan. Itulah tugasnya beliau. Tetapi apabila di dalam berdepan dengan musuh dan berkaum Jalut ini, tuan-tuan, dan tiba-tiba, tuan-tuan, Daud ini, tuan-tuan, terpanggil untuk menawarkan diri untuk menantang ini Jalut, tuan-tuan. Jadi dalam peperangan itu, tuan-tuan, adalah didapati bahawa Jalut ini, tuan-tuan, ingin berlawan dengan secara individu, tuan-tuan. Jadi pihak Talut, tuan-tuan, tidak mempunyai orang yang tampil untuk melawan Jalut dengan begitu besar, dengan perkasa, dengan kekuatan tubuh badannya, tuan-tuan. Jadi akhirnya berperang bermula, tuan-tuan. Nampaknya kaum Bani Israel ini ramai yang mati, tuan-tuan, terbunuh, dan dengan itu ini Raja Talutlah menghebahkan kepada pasukannya supaya siapa yang dapat mengalahkan kumpulan Jalut itu akan diberi hadiah yang besar atau mengistrikan anak putri beliau, tuan-tuan. Jadi inilah peluang anak muda yang dinamakan Daud ini, tuan-tuan, untuk tampil. Jadi dia tampil, dia meminta berkata dengan Raja Talut, tuan-tuan, bahawa dia ingin berlawan dengan Jalut, tuan-tuan. Pada mulanya Raja Talut ini tidak mengizinkan sebab memandangkan dengan saiznya yang kecil dan sudah tentu tidak mungkin dapat melawan, tuan-tuan. Tetapi akhirnya diberi izin, dan Daud ini, tuan-tuan, kita katakan memanglah Allah sudah menentukan bahawa budak ini akan dilindungi, akan diberi kekuatan luar biasa, tuan-tuan, kerana Allah sudah menetapkan dalam takdir adalah Daud ini akan dijadikan nabi dan rasul dan diberi kitab Zabur, tuan-tuan. Jadi dengan begitulah, tuan-tuan, apabila berlakunya perlawanan Jalut dengan Daud ini, tuan-tuan, Daud adalah mempunyai kelebihan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk demi keselamatan, diberi kekuatan macam mana cara strategi untuk membunuh Jalut, tuan-tuan. Jadi sebelum Jalut melepaskan lembingnya, tuan-tuan, untuk membunuh Daud, tuan-tuan, Daud terlebih dahulu mengambil sebiji batu, tuan-tuan, dan membaling ke arah muka Jalut, dan akhirnya terkenalah muka Jalut dan rebah dan meninggal, mati, tuan-tuan, terbunuh, tuan-tuan. Begitulah kisah, tuan-tuan, kita pendikan. Jadi dengan yang demikian tersirat di dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan, di mana kemenangan biasa banyaknya terjadi di mana kumpulan yang beriman walau sedikit bilangannya akan mengalahkan musuh dengan bilangan yang ramai, tuan-tuan. Jadi berlakulah dengan peperangan antara Jalut dengan Raja Talut yang disertai oleh Daud alaihissalam, tuan-tuan. Jadi satu peperangan sudah berjaya, tuan-tuan. Jadi kembalilah ke negeri, ke tempat negeri Bani Israel, tuan-tuan. Jadi perkembangan seterusnya ialah Nabi Daud ini, tuan-tuan, diperistrikan kepada anak Raja Talut, tuan-tuan. Jadi sebagai menantulah, tuan-tuan, ya. Jadi Mikyal nama istri anak Raja Talut, tuan-tuan, yang diistrikan oleh Daud alaihissalam, tuan-tuan. Jadi dia belum lagi jadi raja, ya. Jadi menantu dan orang pengharapan kepada, dan mulailah namanya naik oleh kerana Bani Israel adalah kaum Daud, manakala Raja Jalut
Talut adalah adalah dari kaum yang bukan Bani Israel, tuan-tuan. Begitu cerita ya. Jadi perkembangan seterusnya, tuan-tuan, Nabi Daud ini, tuan-tuan, yang mempunyai keistimewaan sendiri, tuan-tuan, oleh kerana Allah sudah menentukan takdirnya untuk dilantik sebagai nabi dan rasul dan untuk diturunkan kitab Taurat, tuan-tuan. Kita diperlihatkan bagaimana seterusnya, kisah seterusnya ialah Daud ini akan menggantikan mertuanya Talut menjadi raja bagi kaum Bani Israel, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, sebelum raja menjadi raja, tuan-tuan, ada kisah juga kita kongsikan di mana Allah memperlihatkan budi baik. Rupanya perwatakan atau akhlak Nabi Daud alaihissalam ini adalah terpuji, tuan-tuan. Nabi Daud ini kuat beribadat, tuan-tuan. Dia kuat beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yakni bertasbih, bertahmid, tuan-tuan. Dan ada kisah Nabi Daud juga sentiasa beristighfar, memohon doa kepada Allah, bagaimana doa untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bermana dia sentiasa istiqamah dalam memperbaiki ibadatnya, tuan-tuan. Jadi beginilah Daud alaihissalam ini, tuan-tuan. Dan apabila naiknya nama di kalangan Bani Israel, tuan-tuan, berlakulah asbab di mana mertuanya Talut ini, tuan-tuan, sebelum melepaskan jawatan raja kepada menantunya Daud alaihissalam, tuan-tuan, berlakulah ketegangan atau permusuhan di kalangan di antara dua mereka, tuan-tuan. Jadi ada usaha, sebab ini Raja Talut ini, tuan-tuan, sudah kehilangan dia punya pengaruh, tuan-tuan, ya. Sokongan daripada Bani Israel, sebab dia bukan Bani Israel, tuan-tuan. Dan Daud, kemenangan dalam peperangan adalah daripada sumbangan atau kekuatan daripada Daud, tuan-tuan. Jadi kita pendekkan cerita, tuan-tuan. Apa yang kita kongsikan ialah sifat sabar dan hikmah, mempunyai perasaan hikmah Daud ini, tuan-tuan. Tidak membunuh mertua dia, Talut ini, tuan-tuan. Tidak membunuh, tuan-tuan. Ada dua bagaimana pergaduhan antara mereka, tuan-tuan, ialah Daud ini, tuan-tuan, terpaksa melarikan diri apabila diberitahu oleh istrinya Mikyal, di mana ayahnya mengaturkan untuk pertama permulaannya menyuruh Daud ini berperang kepada negeri lain, tuan-tuan. Dikatakan berperang kepada golongan kafir, tuan-tuan. Dan pergilah berjuang Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan, dengan orang-orang Bani Israel, tuan-tuan. Dan Talut mengharapkan kalau bukan kemenangan tetapi tempoh yang lama akan kembali di Palestin, atau dia akan terkorban dalam peperangan. Dan begitulah yang di dalam perancangan Talut ini, tuan-tuan. Jadi jelasnya, nampaknya Allah menyelamatkan Daud alaihissalam dan kembali dengan kejayaan berperang, tuan-tuan. Daripada kembali dengan berperang, tuan-tuan, walaupun disambut dengan baik dalam kepimpinan negara, tuan-tuan, tetapi perancangan untuk membunuh lagi masih ada kepada Raja Talut, tuan-tuan. Jadi akhirnya rancangan mereka tidak bertentanganlah antara kedua ini, tuan-tuan, dengan niat Talut ini untuk membunuh Daud alaihissalam, tuan-tuan. Jadi Daud ini, tuan-tuan, melarikan diri. Daripada melarikan diri, dia Bani Israel banyak yang berpihak pergi mencari dan menjadi kumpulan
kepada pihak Nabi Daud ini tuan-tuan, dan kumpulan Nabi Talut ini sekarang antara dua kumpulan bersengketa tuan-tuan, dan akan berbunuhan tuan-tuan. Jadi apabila di luar kota tuan-tuan, kumpulan Talut ini mengejar tuan-tuan dengan niat membunuh tuan-tuan. Ada dua kisah di mana dalam satu tempat apabila kumpulan Talut ini tuan-tuan berehat di satu tempat tuan-tuan kerana keletihan. Jadi sementara menggunakan masa untuk berehat tuan-tuan, dan mereka tertidur, dan kumpulan Daud ini tuan-tuan dapat mengasan, dan dapat Daud sendiri pergi kepada Talut ini tuan-tuan, dan dia tidak membunuh, tetapi dia hanya memberi isyarat, iaitu dia mengguntingkan pakaian sebelah lengannya sahaja tuan-tuan. Akhirnya, dan kemudian daripada itu diperlihatkan kepada Talut tuan-tuan bahawa jika niat Daud membunuh boleh juga tuan-tuan, tetapi dia beri kesedaran bahawa supaya Talut itu tidak meneruskan niatnya untuk membunuh Daud ini tuan-tuan. Jadi dia kesyukuranlah pujian dan kesyukuran dan oleh Talut tuan-tuan juga diucapkan, tetapi akhirnya tidak juga diteruskan juga niat untuk membunuh Nabi Daud ini tuan-tuan. Dan seterusnya kisah di mana di hari yang lain tuan-tuan. Jadi apabila berehatlah juga kumpulan Talut ini tuan-tuan kerana keletihan, dan Nabi Daud tuan mengesan tempat. Dan kali ini juga Nabi pergi kepada Nabi Talut ini Raja Talut ini tuan-tuan, dengan merampas lembing dan ada satu lagi yang tempat mengisi air kan, dan membawanya ke satu tempat, dan dia menghebahkan tuan-tuan kepada golongan Talut ini bahawa lembing dan mengisi air itu, kendi untuk mengisi air itu ada di tangan Nabi Daud. Ini maksud Daud ini tuan-tuan ialah Daud tidak sampai hati untuk membunuh Raja Talut ini tuan-tuan, tapi itulah menunjukkan bahawa Talut ini sudah dipengaruhi oleh godaan syaitan tuan-tuan. Tadi kita selesaikan pergaduhan ini tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan tidak ada lain sebab, jadi mau tidak mau Raja Talut ini memutuskan supaya dia turun daripada istana sebagai raja dan diberikan berpindah ke tempat daerah-daerah lain tuan-tuan. Dengan ketiadaan raja tuan-tuan, dan di Madinah Israel dengan sendiri melantik Nabi Daud alaihissalam sebagai raja bagi Bani Israel tuan-tuan. Begitulah dia sudah menjadi raja tuan-tuan, Nabi Daud ini. Dan apabila dia menjadi raja tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan dengan rasminya bahawa Daud adalah sebagai nabi dan rasul, dan di samping juga memimpin sebagai raja Bani Israel tuan-tuan. Jadi kita dapati daripada kisah dua perlakuan Daud alaihissalam tuan-tuan, daripada membunuh dan daripada tidak membunuh kepada Raja Talut itu tuan-tuan, menunjukkan bahawa kepribadian atau akhlak yang tinggi kepada Nabi Daud alaihissalam yang dapat kita contohi dan teladani tuan-tuan, dengan kita juga menghadapi ketidakbaikan kepada kita dalam hubungan kita dalam masyarakat tuan-tuan ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Nabi Daud ini yang seterusnya yang kita boleh kongsikan ialah apabila dia sudah menjadi raja tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, saya lupa pula membaca doa sedikit tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Alhamdulillah. Tuan-tuan, inilah dalam surah Shad ayat 17 tuan-tuan dan 19. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطبر محشورة كل له أواب وآتينا داود زبورا. Sod ayat 17 dan 19 dan ayat surah Isra ayat 55 tuan-tuan. Jadi maksudnya di sini surah Sod ayat 17 tuan-tuan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Sesungguhnya kami menundukkan gunung ganang dan untuk bertasbih bersama dia, yakni Daud, dan di waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah. Dan ayat surah Isra ayat 55, dan kami berikan Zabur, yakni kitab Zabur kepada Daud. Jemaah sekalian, jadi surah Sod dan Al-Isra tadi antara sebahagian daripada surah Al-Quran yang mengesahkan bahawa Nabi Daud alaihissalam ini diutuskan untuk menjadi sebagai nabi dan rasul, dan juga menerima kitab Zabur, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah memberikan lagi anugerah kepada tuan-tuan. Dia mukjizat dia banyak, tuan-tuan. Salah satu tadi itu bertasbih gunung-gunung, tuan-tuan. Allah juga sehingga dalam taat kepada Allah, tuan-tuan, bertasbih gunung-gunung di menundukkan, Allah menundukkan gunung-gunung, tuan-tuan, dan burung-burung yang berkumpul untuk bersama-sama bertasbih dengan Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah gambaran taatnya Nabi Daud alaihissalam, tuan-tuan. Allah memberi mukjizat, dia boleh mengerti bahasa suara atau daripada gunung dan burung, tuan-tuan. Daripada Allah memberi peringatan kepada memahami bahasa tersebut, tuan-tuan. Jadi inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ya. Jadi sekali lagi Nabi Daud ini diberikan lagi sifat-sifat yang lain, tuan-tuan. Ya, ini daripada akhlaknya yang terpuji, tuan-tuan. Nabi Daud ini diberi juga beberapa mukjizat. Satu daripada dia, Nabi Daud ini, tuan-tuan, dia memakai baju besi, tuan-tuan, apabila berperang dengan Jalut, tuan-tuan. Jadi ini besi ini dia boleh bina sebagai dia boleh lembutkan besi macam melembut lilin, tuan-tuan. Dia jadi besi ini, tuan-tuan, dia boleh kasih kempes, dia boleh kasih macam baju, tuan-tuan, dan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, dia itulah. Jadi besi, tuan-tuan, sebagai baju dan tidak memberi masalah kepada yang memakai baju besi itu, tuan-tuan. Itulah keistimewaan dia. Jadi bila berperang, tuan-tuan, itulah juga kerja dia sebelum dia menjadi nabi, tuan-tuan, sebagai pembuat baju daripada besi, dan ramai juga yang menempah baju besi itu, tuan-tuan. Salah satu kedua, tuan-tuan, apabila Daud ini, tuan-tuan, tidak di dalam buku Haramain tidak dikisahkan bagaimana kitab Zabur ini diturunkan seperti Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, tuan-tuan. Begitu saja daripada diberikan kepada kitab Zabur, tuan-tuan. Jadi dalam bagi Allah menurunkan Nabi Daud ini, tuan-tuan,
dia mendapat kitab Zabur tuan-tuan. Kitab Zabur ini mengandungi daripada sajak-sajak dan pujian-pujian, puisi-puisi tuan-tuan, tasbih-tasbih kepada Allah, memuji Allah tuan-tuan. Selain daripada itu juga mengandungi juga kisah-kisah umat yang terdahulu tuan-tuan, macam sirah ni, dan juga akan kisah-kisah dia akan datang, dengan juga termasuk juga akan datang Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi di dalam kitab Zabur itu tuan-tuan akan ada Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah termasuk di dalam kitab Zabur tuan-tuan. Jadi kalau kelebihan perbezaan dengan kitab Taurat ini tuan-tuan, kitab Taurat mempunyai syariat, yakni hukum tuan-tuan, macam hukum fiqh lah, tapi tidak ada dalam Zabur. Jadi antara dua ini ada berbeza dia punya versi tuan-tuan. Kitab Taurat kan kitab Zabur. Jadi pada zaman sekarang ini kita tidak dapat menentukan keaslian antara dua kitab ini tuan-tuan ya. Itu bab lainlah untuk membincangkan soal bagaimana antara perbezaan antara ini kitab Taurat dengan kitab Zabur tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi dengan adanya kitab Zabur ini tuan-tuan, dan Allah juga memberi keistimewaan kepada mukjizat kepada ini Daud ini tuan-tuan. Selain daripada boleh melembutkan bagi tuan-tuan, Allah memberikan dia suara yang sangat merdu tuan-tuan. Jadi sampai burung-burung binatang pun boleh berkomunikasi dengan Daud alaihissalam tuan-tuan. Apabila setiap kali Nabi Daud ini tuan-tuan mendeklamasikan atau memuji Allah dengan kasidah, dengan syair-syairnya tuan-tuan, dengan kemerduan dia tuan-tuan, burung-burung pun berhenti tuan-tuan, berhenti, ada yang kelaparan, ada yang burung mati tuan-tuan, karena asyik mendengar daripada merdunya suara Nabi Daud ini tuan-tuan. Jadi begitu sekali tuan-tuan. Jadi sebagai kita punya contoh tauladan tuan-tuan, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dia suka kita punya suara yang merdu tuan-tuan. Dalam contohnya dalam baca Quran, kemerduan kan, itulah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, kita pergi kepada masalah apa lagi ya, klimaks yang agak Allah menegur Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan, sama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan. Allah juga menegur, walaupun Allah mengurniakan nikmat-nikmat, mukjizat-mukjizat tuan-tuan, tidak semestinya Allah semua menjaga dalam seorang itu tuan-tuan. Kita katakan A to Z tuan-tuan, Allah membantu artinya tuan-tuan kita menyalahi daripada qadar dan qadar. Dalam Islam tuan-tuan, kita diberi pilihan, walaupun ada qadar dan qadar, kita diberi pilihan untuk kita punya amalan kita tuan-tuan. Kalau kita buat salah, kita dapat dosa. Kalau kita buat amalan yang baik, kita dapat pahala tuan-tuan ya. Jadi beginilah dengan Daud, apabila Allah tidak memperlihatkan kepada kita kelalaian Daud ni tuan-tuan. Jadi satu kisah tuan-tuan, saya ambil dulu yang anaknya membantu beliau tuan-tuan. Anaknya itu Nabi Sulaiman kan? Nabi Sulaiman tuan-tuan. Satu kisah tuan-tuan di mana berlakunya pergaduhan antara petani ini tuan-tuan dan kaum. Satu memiliki ternakan kambing tuan-tuan, satu petani tuan-tuan, petani tanaman tuan-tuan. Jadi bergaduhlah dan berjumpa dengan Nabi Daud tuan-tuan. Jadi yang petani tuan-tuan, dia punya tanaman tuan-tuan habiskan makan itu kambing tuan-tuan. Jadi dia minta ganti. Tetapi dengan dia jumpa dulu dengan Daud ini tuan-tuan supaya mendapat keadilan yang sama tuan-tuan. Jadi akhirnya tuan-tuan, Nabi Daud memberi keputusan begini ya. Dia tanya itu pemilik tanaman tuan-tuan, berapa harga dia, dan apabila dia tengok ini binatang tuan-tuan macam dekat-dekat punya harga, bagaimana dia menyelesaikan ini tuan-tuan.
dia suruh ini pemilik ini kambing tuan-tuan, bagi kambing itu kepada yang punya tanaman tuan-tuan karena merusakkan tuan-tuan. Jadi dia ada kelalaian sedikit tuan-tuan. Begitu keputusan terakhir oleh Nabi Daud tuan-tuan. Allah tidak memberi wasiat dan firman kepada beliau dalam perkara itu tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, kemungkinan asbab dengan Allah juga menggerakkan anaknya Nabi Sulaiman tuan-tuan. Dia mencadangkan kepada bapaknya, wahai bapa, dia kata cadangannya itu kurang tepat. Dia mempunyai cadangan begini. Dia kata itu kambing itu bagi kepada pemilik tanaman, dan jadi kambing punya bulu, kambing punya anak nanti kalau beranak, dan dia punya susu digunakan oleh pemilik tanaman. Jadi yang tuan punya binatang itu tuan-tuan, dia mesti tanam dulu. Dia ambil itu, dia ambil alih itu tanah itu, pertanian itu, dia tanam seperti yang tanaman yang rusak itu tuan-tuan. Dia tanam dan sampai berbuah tuan-tuan. Selepas daripada ada sudah tanaman tuan-tuan, baru dikasih pulang balik sama-sama tuan-tuan. Tuan punya kambing, ambil balik kambing dia, tanaman pun ada sudah berbuah tuan-tuan, itu punya tanaman pun ada sudah. Jadi akhirnya cadangan anak Daud ini dipersetujui keputusan, dan masyarakat penduduk sangat berpuas hati dengan keputusan tersebut tuan-tuan. Tapi ini di dalam kisah ini adalah memperlihatkan sebagai satu kelalaian Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan. Jadi itibarnya tuan-tuan, begitulah, tidak, Allah kadang-kadang memberi pilihan kita tuan-tuan. Sekiranya apa-apa kita buat di dalam kita punya usaha sendiri tuan-tuan, kita disuruh untuk berdoa dan bertawakal tuan-tuan. Tetapi selain daripada itu, kita juga hendaklah berusaha dengan keras-kerasnya tuan-tuan, seberapa yang sebaik mungkin tuan-tuan, ya, dengan kita tindakan keputusan yang kita buat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kelalaian tersebut tuan-tuan, juga ada satu lagi, walaupun Nabi Daud ini sangat baik tuan-tuan. Jadi kita katakan di sini tuan-tuan, pemerintahan Nabi Daud sepanjang dalam 100 tahun dia tuan sangat makmur. Dia dapat menyelesaikan persengketaan masalah rakyatnya tuan-tuan, Bani Israel ini tuan-tuan. Tidak seperti dulu dia sampai Nabi Israel tuan-tuan berlaku pembunuhan Nabi tuan-tuan, berlaku huru-hara tuan-tuan, di samping menyembah berhala itu tuan-tuan, jadi peperangan antara sendiri-sendiri tuan-tuan. Di zaman Nabi Daud ini tuan-tuan, negara rakyatnya sangat berkuasa dan tidak boleh dikatakan aman makmur tuan-tuan selama hidup pemerintahan Nabi Daud alaihissalam dengan usianya 100 tahun tuan-tuan, ya, dan wafat di Palestin juga tuan-tuan. Satu lagi yang terakhir memang kali ini saya suka kongsikan kepada kita bahwa itulah kelalaian ataupun teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita gunakan sebagai panduan penting tuan-tuan dalam hidup ini. Jadi ini kita ceritakan tuan-tuan, malaikat ini menyerupai dua orang di istana tuan-tuan. Jadi malaikat dua orang ini tuan-tuan, dia punya tujuan dia berjumpa ialah mereka ini berbalah dan minta keadilan tuan-tuan. Oleh kerana hakim yang baik ini adalah Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan. Dia mengatur dia punya masa hidup dia tuan-tuan, ada 4 bahagian, yaitu mengurus diri sendiri sebagai hakim, menyelesaikan perbelahan rakyatnya tuan-tuan. Sebab itu yang ketiga beribadat tuan-tuan, dan keempat ini untuk beribadat tuan-tuan gitu. Jadi malaikat yang dua ini tuan-tuan mengutarakan keadilan. Jadi kisahnya tuan-tuan, seorang itu tuan-tuan dia kata dia mempunyai kambing 99 ekor, dan saya 1 ekor. Jadi kawan saya ni dia kata mau ambil 1 ekor supaya mau genap 100, begitu ya. Jadi minta keadilan lah. Ya, akun kalah lah itu yang kawan itu yang 1 ekor kambing itu tuan-tuan tidak berupaya melawan kehendak itu kawan dia. Ini bersaudara juga ni tuan-tuan.
Jadi akhirnya keputusan Nabi Daud ini tuan-tuan, biar rupanya bila dia tengok yang orang itu, yang dia tanya siapa yang 99 kambing ini yang sebelah itu tuan-tuan. Jadi dengan perasaan dia marah tuan-tuan, dia sekarang dia memberikan keputusan penghakimannya. Dia kata, kalau begitulah kisah kamu tuan-tuan, yang ini yang 99 kambing ini tuan-tuan, dia kata ini yang bersikap zalim kepada kawan-kawan, kepada saudara ini. Kalau sudah menodai hak kawan ini dengan mengambil seekor kambing ini untuk menggenapkan 100 kambing tuan-tuan, dia punya untuk kepentingan dia sendiri. Dia Nabi Daud kata, dengan engkau menurut engkau punya hawa nafsu tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan. Dia memberitahu juga bahawa memang ramai yang bersifat demikian, sifat ini menzalimi orang-orang yang lemah, dia kata. Tetapi jadi keputusan dia, saya boleh mengenakan hukuman dengan memukul wajah dan hidung. Wah, dia arahkan kepada dua orang, yang satu orang tu tuan-tuan. Tapi dia mula-mula dia tidak tahu tu malaikat tuan-tuan. Barang dia ingat tuan-tuan, lepas bila dia Nabi Daud saja memberitahu keputusan dia tu, dia memang dia dengan marah dan hukuman untuk memukul wajah dan hidung kepada yang mempunyai kambing 99 itu tuan-tuan. Yang orang itu tuan-tuan, yang akan diancam, akan dikenakan hukuman itu tuan-tuan, bercakap dengan kasar, bercakap kuat dengan menunjukkan ke arah Nabi Daud tuan-tuan. Dia kata, wahai Daud, sepatutnya engkaulah yang menerima hukuman seperti hukuman yang kamu bagi tahu tadi. Kamu Daud mempunyai 99 istri, dan kamu lagi merampas lagi, bertunang lagi istri kepada tenteramu yang setia, yang diarah, yang kamu arah untuk berjuang fisabilillah di negeri, di luar negara. Begitulah dia. Jadi akhirnya dia sedar, Nabi Daud ini tentang sedar yang dua orang itu diutuskan oleh Allah untuk memberi teguran, memberi peringatan yang keras kepada tingkah perbuatan Daud alaihissalam tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dan akhirnya macam mana kisah dia tuan-tuan, dia bertaubat dan dia sujud tuan-tuan. Ada kisah bilang dia sujud sampai 40 hari tuan-tuan. Begitu dia minta ampun kepada Allah. Dan surah Sod ini tuan-tuan, ayat 21 hingga ayat 27 tuan-tuan. Begitu dia punya panjang, dia punya cerita ya dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi tuan-tuan, dia daripada kisah ini tuan-tuan, bagi kita biasa-biasa, orang biasa tuan-tuan, kalau sebagai panduan, kita gunakan, ambilnya sebagai panduan, sebab bagi mengikut kisah dan mengikut Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam tuan-tuan, apabila dia menghantar pertunangan, menghantar tunang kepada keluarga, perempuan itu nama dia siapa nama itu, lupa nama dia tuan. Jadi dia dengan cara yang baik, dan keluarga pun tidak dapat menduga bahawa Uriah bin Hanan yang bakal menantu dia itu tuan-tuan akan balik semasa dari peperangan. Jadi dengan, kalau kita tengok dia punya cerita itu tuan, juga tidak juga memaksa Nabi Daud dalam kitab pusara pertunangan itu tuan-tuan, tetapi dan juga dia juga sebagai rasul, dan dia juga sebagai raja tuan-tuan, adalah satu juga kebaikan bagi keluarga anak perempuan mereka ini tuan-tuan. Sebab tapi satu saja, sebab Nabi Daud nampak cantik itu perempuan tuan-tuan. Jadi bagi kita yang orang biasa ni tuan-tuan, sebagai kita ambil panduan, yang kita ni kalau dalam hubungan kes-kes begini tuan-tuan, memanglah naluri manusia ni tuan-tuan, memang kadang-kadang orang bilang terlanjur, dan tetapi kalau boleh, itulah kita dapat mendapatkan kisah ini tuan-tuan sebagai kita panduan, bahawa kita bolehlah berjaga-jaga dengan godaan itu tuan-tuan, sebahagiannya adalah daripada perbuatan syaitan tuan-tuan ya.
Saya fikir ada lagi yang terlepas ni, tetapi yang perkara yang dua ini tadi ni, tiga ini, yang satu kisah yang kambing tadi tu, apa itu yang tadi tu sangat sangat penting bagi kita, dan kisah yang apa itu Nabi Daud ini tuan-tuan, peristikan 99 menjadi 100 tuan-tuan. Jadi yang kedua akhlak yang baik, dan begitulah Allah memberi pertolongan kepada kita tuan-tuan, walaupun kita lemah, apabila Allah menghendaki kita akan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita fikirkan tuan-tuan ialah kita memperbaiki kita amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memperbaiki ibadat kita tuan-tuan, kerana kata Allah, cara kita mendekatkan Allah adalah dengan cara salat tuan-tuan. Kita baiki sejak salat kita, insya-Allah sepanjang kita air hayat kita ini tuan-tuan, kita terus masih di bawah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi zinni filman warzuqni fahman. Allahumma rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.